Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ridwan yang merupakan juga istiusaha kepada Surau Al-Mu'min fasa Kulim fasa 2 dalam lingkungan Kulim High Tech, dan kepada teman-teman yang datang daripada fasa 1 dan teman-teman yang datang daripada dekat dan jauh bersama-sama kita pada malam yang sangat permai pada malam ini, tuan-tuan dan puan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini hari yang pertama dalam rangka 3 hari 3 malam berada di luar Kuala Lumpur. Hanya nak bagi tahu, setiap minggu tuan-tuan, so far it has never been a failure. Setiap minggu kami dijadualkan keluar daripada Kuala Lumpur, sama ada 4 hari atau 3 hari. Kali ini kita ke Kedah, ada rancangan sudah diatur untuk ke Terengganu, ke Negeri Sembilan dan beberapa tempat yang lain, semata-mata untuk datang bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan muslimin dan muslimat di mana mereka berada. Dan pertemuan itu kita nak cerita mengenai hidup berbaksikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali saya datang, saudara, saya datang membawa satu berkhabaran yang disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 ialah berkhabaran yang langsung keluar daripada mulut ataupun bentuk laku perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga barangkali ialah tentang bagaimana kita nak melihat kehidupan satu masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat itu tidak ada tolak banding sampai hari kiamat nanti. Tidak ada tolak banding sebagai masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai the unique Muslim generation, the unique Islamic generation, Muslim generation, bersama dengan Nabi dan kompeten seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, malam ini saya berada di Surau Al-Mu'min. Rasanya pertama kali saya datang kemari, walaupun rasanya bulan lepas pun sudah datang ke Kulim ya. So ini adalah kunjungan kali keberapa saya pun dah tahu dah. Tapi apapun, alhamdulillah ya, saya tengah dari masyarakat kat sini bukan masyarakat yang agak muda lah, 30-an, 40-an, dan jarang yang berada 50-an, 60-an dan sebagainya. Maknanya orang-orang yang baru suami isteri menggunakan penghidupan, anak-anak kebanyakannya sekolah rendah lagi, ataupun beberapa orang sudah melangkah ke sekolah menengah. Jadi overall demografinya adalah demografi masyarakat
muda, suami yang agak muda, isteri yang agak muda, dengan anak-anak dalam lingkungan awal-awal di bawah 7 tahun barangkali. Ada beberapa keluarga saja mungkin yang ada anak-anak yang belajar di sekolah menengah. So itu bila saya diberitahu tadi itu demografi penduduk di kawasan ini, maka saya pun agaknya nak bercerita pada malam ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu sedikit, berdasarkan buku yang saya tulis. Tuan-tuan, saya dah tulis 40 buah buku. I have written 40 books. Dan kebanyakannya buku-buku itu menceritakan mengenai diri, mengenai keluarga, mengenai isteri, mengenai suami, mengenai masyarakat. Dan yang pentingnya, buku itu mengulas mengenai macam mana nak membawa Islam dalam kehidupan kita setiap hari. Islam waktu malamnya, Islam waktu paginya, Islam waktu tengah harinya, Islam waktu petangnya, dan Islam waktu malamnya. Dan Islam waktu mudanya, Islam waktu dewasanya, Islam waktu tuanya, Islam waktu sakitnya, Islam waktu nazaknya, Islam waktu matinya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang kita muliakan sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama. Dan saya pun macam biasa kata tuan ya, saya akan mengakhirkan ceramah ini dalam pukul 8.45. Kalau bisa 8.50 saya wajib begitulah. Tidak sampai menjangkau pukul 9 lah. Begitu. Alhamdulillah. Malam ni macam pembukaan 2 ayat yang saya baca tadi, sepotong ayat Al-Quran dan sepotong hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan mengenai kepimpinan. Kenapa saya ambil tajuk kepimpinan? Sebab kita tanda dalam buku-buku saya, bila saya menyingkap balik cerita manusia-manusia dalam umur saya dan umur-umur yang lebih tua daripada saya, agaknya walaupun kita tidak menyalahkan mereka, tapi banyak kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam hal kita mengendali, memimpin keluarga kita. Saya nak sebut lagi, banyak kesilapan-kesilapan yang berlaku, kelemahan-kelemahan yang berlaku. Kadang-kadang kelemahan tu go on, carried on uncorrected, tak dapat dibaiki. Dan hasil daripada itu, result daripada itu ialah kita tengok dalam keluarga yang dah kahwin suami isteri 15 tahun, tapi ceritanya perkahwinan itu sentiasa bergoyang. Perkahwinan itu sentiasa berkata dalam keadaan yang resah gelisah. Perkahwinan itu antara suami dan isteri misalnya selalu dirundung oleh berbagai masalah. Yang suami tak dapat penyelesaian, yang isteri tidak dapat penyelesaian. Yang ini boleh kita dapat testimoninya daripada pejabat-pejabat agama. Tuan-tuan cuba tanyakan kalti-kalti daerah. Tuan-tuan tanyakan tentang masalah keluarga, masalah isteri, masalah suami yang mendatangi pejabat-pejabat kalti, memberitahu mereka tentang masalah yang dihadapi. Berbagai-bagai masalah, 1001 problems yang sedang melanda masyarakat, yang sedang melanda keluarga kita. Itu suami isteri. Tapi yang saya banyak tengok tuan-tuan yang berlaku ialah hasil daripada kita mengendali mengurus rumah tangga itu, rasanya dengan kelemahan-kelemahan yang saya akan sebutkan apa kelemahannya yang tidak dibaiki, kesannya ialah pada anak-anak. Kesannya pada anak-anak yang tidak percaya, anak-anak yang terlibat dalam pelakon-pelakon yang antisosial, anak-anak yang terjebak dalam dadah, anak-anak yang tak dapat kasih sayang, anak-anak yang being isolated within a family system. Children feel they are being isolated, alienated dalam masyarakat mereka dan sebagainya, dalam keluarga mereka dan sebagainya. Anak-anak yang tak dapat kasih sayang, anak-anak yang tak dapat belayan, anak-anak yang tak dapat masa yang sesuai untuk berbicara dengan mak dan ayah, anak-anak yang tak dapat tuan-tuan bercakap, bersembang, bersantai-santai dengan mak dan ayah, terutama dengan ayah. Ini masalah kita, terutama teman-teman di kuliah high-tech, sibuk dengan kerjanya, workers dengan kesibukannya, supervisors dengan kesibukannya, managers dengan kesibukannya, ketua-ketua bahagian kita dengan berbagai-bagai kesibukannya, general manager dengan kesibukannya, director dengan kesibukannya, CEO dengan kesibukannya, semuanya sibuk.
Begitulah mesin itu berjalan dengan sibuknya mesin, bunyi mesin dan sebagainya. Begitulah manusia-manusia yang ada dalam industri, dalam factory itu yang sibuk dengan kerja sepanjang hari. Ada yang kerja 8 jam, lagi overtime lagi 2 jam, jadi 10 jam. 10 jam. Di Kuala Lumpur sudah biasa. Pagi mereka datang bekerja pukul 8, habis pukul 5, petang balik rumah, berehat dalam 1 jam, sambung pula pukul 7 sampai pukul 1 malam. 2 kerja tetap. Di Kuala Lumpur sekarang it is normal, you can see almost every family having 2 types of profession, 2 types of jobs. Sebab masalah harga yang begitu mahal, cost of living terlalu tinggi. Satu kerja tak cukup nak menampung untuk kehidupan suami isteri dengan anak 4 orang di Kuala Lumpur. Bayangkan tuan, rumah sewa saja 1 bulan dalam RM1,200 rumah sewa yang biasa 3 bilik. Bayangkan makanan yang begitu mahal. Beras tuan, berapa kali ganda kenaikan harga beras, berapa kali ganda kenaikan harga ikan. Tak pernah kita fikir ikan termenung sampai RM26 1 kilo. Kita tak pernah fikir sebenarnya dalam kepala kita. Dan inilah masalahnya. Dan masalahnya ada kaitan langsung dengan pembinaan keluarga kita. Yang mungkin saya akan sebutkan nanti secara langsung, secara tidak langsung, bagaimana itu mempengaruhi keluarga kita dan sebagainya. Tapi saya nak menjelaskan ini tentang kepimpinan kita. Tadi saya baca tuan-tuan puan ya, kepimpinan kita dalam Islam ini, saya nak sebut dulu kepimpinan dalam Islam. Dalam Islam ni tuan-tuan, kepimpinan bukan saja nak memimpin isteri dan anak-anak untuk satu jangka kehidupan. Misalnya jangka kehidupan kita memimpin keluarga, anak-anak kita daripada anak-anak yang anak kanak-kanak menjadi remaja, menjadi dewasa, mereka kahwin, mereka akan keluar daripada rumah dan mereka akan ada buat establishment masing-masing, rumah tersendiri bersama isteri masing-masing, keluar daripada rumah itu. Biasanya anak perempuan berumur dalam 23 tahun, anak lelaki berumur dalam 26-27 tahun macam itu. Tapi yang tinggal dengan mak bapak masih tinggal dengan mak bapak, masih diaduk oleh mak bapak, masih tuan bersama dengan sebumbung dengan ibu dan ayah. Apa masalah tuan-tuan, masalah yang timbul? Saya nak sebutkan kepimpinan dalam Islam dan dalam keluarga ni bukan saja memimpin hanya nak menyediakan keperluan-keperluan harian. Tapi kepimpinan dalam Islam kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selalu kita dengar, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Wahai orang yang beriman, keluargalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita bayangkan macam mana kepimpinan kita. Bukan tadi kepimpinan kita nak dapat 1 bulan RM3,500. Tiap bulan, 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita pergi ke market, kita buat stok. Every week ada stok, weekly stok, bi-weekly stok, a month stok, barang-barang yang kita beli untuk keperluan makanan dan sebagainya. Saudara, saya bukan tadi itu saja, bukan tadi kita mengeluarkan belanja mingguan untuk anak-anak pergi ke sekolah, belanja transportnya, belanja yurannya, belanja bukunya, belanja uniform dan sebagainya, belanja transportnya. Itu pun satu tugas kita, itu tugas harian. Tapi yang kita diminta ni, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka dan bahan-bahan bakarnya manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun ya'sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Saudara, kepimpinan dalam Islam, kita nak bawa diri kita, isteri kita, anak-anak kita bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya perempuan. Tuan-tuan yang dah kahwin 10 tahun, perempuan yang dah kahwin 15 tahun, bila tuan-tuan dengar suami kita yang menjadi Prime Minister dalam rumah itu menceritakan bahawa kepimpinannya nak bawa isteri dan anak-anak bebas daripada bakaran api neraka, bila?
Kalau sekiranya tuan-tuan tak bagi tahu isteri dan bagi anak-anak bahawa saya sebagai suami, saya sebagai ayah nak bawa seluruh keluarga ini supaya bebas daripada api neraka, siapa lagi nak bagi tahu dia? Masa isteri kita bersama dengan ayah bonda mereka pun tak pernah dibagi tahu begitu. Masa di sekolah rendah pun tak pernah dibagi tahu begitu. Masa sekolah menengah pun tak bagi tahu begitu. Siapa nak bagi tahu dia? Akhirnya tuan-tuan, anak ini membesar sampai remaja. Anak ini pun kahwin. Kita pun semakin tua. Tapi tak ada satu orang anggota dalam rumah itu yang memberitahu bahawa kehidupan itu dipimpin pemimpin bukan saja dunia tapi sampai ke akhirat. Di dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita ialah dunia pun tak habis. Saudara, dunia pun tak habis. Ambil anak kita dalam pelajarannya, UPSR, PMR, dulu dia cerita yang lama, PMR, SPM pun tak habis juga. Anak kita lepas SPM tak boleh masuk universiti pasal grade-nya terlalu merudum, tak boleh masuk universiti. Padahal apa yang kurang dia? Tuan-tuan bagi tahu saya, apa yang kurang anak-anak kita, adik-adik kita yang tak dapat masuk universiti? Rumahnya macam rumah orang lain, ada api macam orang lain, ada air macam orang lain. Apa lagi dah? Ada makanan macam orang lain, ada tempat perlindungan macam orang lain, ada emak macam orang lain, ada ayah macam orang lain. Tapi kenapa anak kita tidak percaya? Ramai yang tak percaya, tuan-tuan. Anak Melayu tak percaya, anak orang kampung tak percaya, anak Felda kurang percaya. Kenapa? Nanti kita pergi tengok macam mana. Saya nak kaitkan dengan kepimpinan yang kita cerita pada mana-mana. Sebab itu tuan-tuan puan, dalam Islam ni saya nak sebut dalam Islam. Yang kedua tadi saya bacakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan dan atas orang-orang perempuan. Tuan-tuan, orang lelaki macam tuan-tuan macam saya ini special. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan nak melatih manusia, insan sebagai khalifah Allah, Allah tak latih orang perempuan, Allah latih laki-laki. Jibril menurunkan wahyu pada orang perempuan, tidak pada orang laki-laki. Nabi dan Rasul semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. What does it mean? It means laki-laki memegang tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada tanggungjawab dari segi Islamnya dibandingkan isteri kita. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab. Kalau anak kita tak sembahyang, anak tidak sembahyang, anak perempuan yang tidak sembahyang, tak jaga sembahyang, malas bersembahyang, tak serius bersembahyang, tak ada ilmu bersembahyang, Allah tanyakan kepada ayahnya sehingga dia berkahwin umur 26 tahun mengikut suaminya, barulah tanggungjawab itu berpindah daripada bahu ayah ke bahu suami. Saudara, isteri kita misalnya, tuan-tuan bayangkan, isteri kita tak dapat mengikut peraturan Allah. Isteri kita pun tak dapat paginya mengikut kehendak Allah, petangnya tak ikut kehendak Allah, mengurus rumah tidak ikut Allah, mengurus anak tak ikut cara Allah, mengurus rumah tangga tak ikut cara Allah, mengurus jiran tetangga tak ikut cara Allah. Suaminya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, isteri kita pergi kerja, isteri kita pun keluar rumah entah di mana, Allah tanya suami itu. Kita pergi kerja, isteri kita tidak bekerja, leka, bercakap dengan jiran sebelah, sampai gantung baju, sampai sirai baju, kutuk orang sana, fitnah orang sini. Allah tanyakan kepada suaminya. Saudara, isteri kita yang banyak masa di rumah tapi buang masa begitu saja. Anak baru 2 orang, anak pergi sekolah, dia tak baiki diri dia tak baca Quran,
di rumah. Dia tak dalami fardu ain. Dia tak jumpa ustazah, ada kelas-kelas di surau Al-Mu'min, dia tak datang. Suami akan ditanyakan, kenapa isteri kau tak datang? Sebab dalam Islam ni sebagaimana yang kita tahu, menuntut ilmu ni wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib untuk laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Dan kalau kita nak berjaya, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan dunia kamu di kulim high-tech ini, kamu mesti ada ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu mesti berilmu. Kalau kamu nak berjaya kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat, kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat adalah ilmu. Persoalan yang kedua saya nak tanya kepada tuan-tuan, kepada perempuan, macam mana tentang ilmu? Tentang sebar ilmu. Kita lagi tuan-tuan, bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tuan-tuan perempuan, ada 4 soalan yang akan ditanyakan. Antaranya, ilmu yang ada kepada kamu, kamu dapatkan ilmu itu, kamu sebarkan tidak? Kamu dapatkan ilmu, kamu sebar. 2 perkara. Kamu dapatkan ilmu, kalau cari ilmu itu satu. Bila kamu sudah ada ilmu, kamu sebar atau tidak? Tuan-tuan akan ditanya nanti. Itu 4 soalan di padang mahsyar. Mesti ditanya. Ilmu yang kamu dapat, macam mana kamu gunakan ilmu itu? Akan ditanya. Ilmu yang kamu dapat ada dalam kepala kamu, adakah kamu sebarkan ilmu itu? Dan dalam Islam ni tuan-tuan, ilmu dibagi kepada 2. Satu namanya ilmu akli. Ilmu akli. Satu lagi ilmu apa agaknya? Satu lagi ilmu apa tuan-tuan? Akli, satu lagi ilmu naqli. Akli, naqli. Akli, ilmu mengurus factory, akli. Ilmu supervision, akli. Ilmu mengurus kilang, akli. Ilmu operation, akli. Ilmu marketing, akli. Ilmu promotion produk, itu akli. Ilmu buying, purchasing, itu ilmu akli. Saya sebut dalam factory ini. Ilmu mengurus, tuan-tuan, ilmu mengurus pekerja-pekerja kita, ilmu akli. Ilmu pentadbiran, ilmu akli. Ilmu rumah tangga, ilmu akli. Ilmu pentadbiran perdagangan, ilmu akli. Ilmu alam, ilmu akli. Ilmu sejarah, ilmu akli. Ilmu falsafah, ilmu akli. Satu lagi ilmu nakli. Apa ilmu nakli? Ilmu nakli ialah ilmu yang mesti kita bagi kepada anak, bagi kepada isteri, bagi kepada diri kita sendiri. Sekarang ni sedang tuan-tuan mendengar ilmu nakli. Apa ilmu nakli? Ilmu nakli ialah ilmu yang dikuasai untuk membolehkan kita hidup di satu alam. Bukan alam dunia ni saja, tapi satu alam namanya alam akhirat. Saudara, saya nak tanya soalan yang ketiga. Sekarang. Saya nak tanya teman-teman yang ada dekat sini, suami dan isteri yang dekat sini, bagaimana dengan ilmu nakli? Saudara kuasai ilmu nakli? Saudara cari ilmu nakli? Apa ilmu nakli? Ilmu nakli pula terbagi kepada 3. 1 ilmu akidah, 2 ilmu syariah, 3 ilmu akhlak. Saya ulang balik. Ilmu nakli basically ada 3 cabang. Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Apa lagi dapat ilmu akidah? Tauhid, ilmu akidah. Usuluddin, ilmu akidah. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan sudah terdedah dengan ilmu akidah? Tuan-tuan sudah mendengar ilmu akidah? Tuan-tuan sudah mengikuti program-program tentang ilmu akidah? Tuan-tuan sudah mengikuti kursus-kursus tentang ilmu akidah? Ini penting. Ilmu akidah ini biasanya peringkat awal dia paling tidak 2-3 minggu yang pertama mengulas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nak tanya soalan yang keempat. Berapa orang yang sudah mengikuti program mengulas, memahami, menghayati, menghidupkan dalam diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau jawapannya tak ada, ini asas, ilmu asas.
Ustaz dan Tuan memanglah pakarnya di UIA. Saya rasa pun dalam bagian-bagian itu kan. Tapi macam mana kita? Macam mana kita yang tidak bernasib baik, yang tidak belajar ilmu tauhid, yang tidak belajar di universiti macam Ustaz dan Tuan? Mungkin kita engineer di depan saya, mungkin kita production engineer di depan saya, mungkin kita juru supervision, kita ikut juru supervision cukup banyak, ikut supervisory program, supervisory courses, banyak kita ikut. Tapi takut kita belum ikut lagi atau tak ada ilmu akidah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang penting ni ilmu syariah. Apa ilmu syariah? Antara ilmu syariah itu ialah fiqh. Berapa orang dah baca buku fiqh? Betul-betul baca. Kalau misalnya 200 muka yang pertama sampai muka yang ke-200. Buka buku fiqh, biasanya pembahasan yang pertama tu bab taharah, bab bersuci. Berapa orang yang boleh jawab? Apa dia najis mughaladah? Apa dia najis mukhaffafah? Apa dia najis mutawassithah? Basic. Kalau kita tak boleh jawab, maknanya macam mana kita jadi pemimpin keluarga? Tak boleh jawab. Itu basic mesti. Tidak macam mana kita nak tahu anak kita kencing. Anak kita umur 2 tahun setengah kencing. Macam mana nak basuhnya? Atau anak kita berumur 2 bulan kencing, masih menitik-nitik ibu. Macam mana basuhannya? Kalau tidak, macam mana? Tuan-tuan, basic. Tapi kalau tak ada ni, macam mana kita nak mengendalikan keluarga? Saya kata tadi, tuan-tuan, keluarga kita nak kendalikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatlah diri kamu, kalau kamu daripada api neraka. Akidah, penyelamat api neraka. Syariah, penyelamat api neraka. Yang ketiga, akhlak. Akhlak, ilmu ini dipanggil tasawuf. Akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menunjukkan, membuktikan kehebatan akhlak, kecantikan akhlak, kemuliaan akhlak. Nabi kata begitu. Pasal kita tak tahu, pasal minta maaf, pasal kita tak belajar akhlak. Jadi kita tidak mempraktik akhlak mengikut cara akhlak. Akhlak yang valid, akhlak yang valid untuk kendali diri, kendali keluarga ialah akhlak ikut cara Nabi Muhammad SAW. Yang lain daripada itu tak valid. Ikut akhlak Ronaldo tak valid. Ikut akhlak Messi tak valid. Tak valid. Ikut akhlak semua sekali artis-artis kita mungkin tidak valid. Itulah jadi idola kita sekarang ini. Ada. Macam mana? Azan. Berhenti azan atau terus ni? Terus. Sesudah pimpinan, salah satu asas pimpinan sebelah sebalik ialah ilmu. Bawa ilmu ke dalam rumah tangga kita, bawa ilmu kepada anak kita, bawa ilmu kepada isteri kita, bawa ilmu kepada diri kita, dan bawa ilmu kepada lingkungan keluarga yang lebih besar. Apa ilmunya? Ada 2 jenis. Satu ilmu akli, satu ilmu nakli. Ilmu akli saya tak sebut, tak banyak. Tapi ilmu nakli, nak berjumpa dengan Allah, tuan-tuan nak jumpa dengan Allah, tuan-tuan minta maaf, saya nak minta maaf. Saya ni tuan-tuan dan puan, ilmu saya, master degree saya dalam urban science, sains perbandaran. PhD saya dalam urban science. Saya ni konon-kononnya pakar dalam urban science. Saya urban scientist. Tapi saya tidak boleh berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, ataupun tuan-tuan di kubur nanti. Bila malaikat maut bila muka nakir tanyakan saya, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Ijazah master saya dalam urban science tak boleh jawab. Ijazah PhD saya dalam urban science tak boleh jawab. Siapa yang boleh jawab? Mereka yang sudah didedahkan dengan ilmu akidah. Sebab soalan Marrabuka, siapa Tuhan kamu, mainly akidah.
It touches the questions of aqidah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi dari Tuhan yang disembah mereka Allah. Those are the line. Those are the essence, the contents in which itu boleh digunakan untuk menjawab soalan muka dan nakir. Saudara yang seperti sekalian, yang kedua yang saya nak sebut tuan-tuan, dalam kita memimpin keluarga ini, yang pertama tadi ilmu. Yang kedua tuan-tuan puan, yang lebih penting daripada itu ialah sebagai suami, sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, kita mesti meletakkan matlamat keluarga kita. Tuan-tuan, saya nak tanya pula, saya nak tanya tuan-tuan puan, ini soalan yang kelima. Berapa orang yang membagi tahu isteri masa kahwin daripada minggu yang pertama kahwin, bila dapat anak pula tuan-tuan, tahun yang ketiga dapat anak, bagi tahu anak walau kecil macam mana pun, apa kita nak bagi tahu? Kita bagi tahu isteri dan anak-anak kita satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Apa? Selain daripada ilmu dan tuan, kita nak bagi tahu mereka bahawa mereka hidup ini bersama dengan kita, bersama dengan suami, bersama dengan ayah, bersama dengan isteri, mesti ada matlamat dalam keluarga. Matlamat. Saudara pergi factory, katakanlah factory A, mesti ada goals of these factories are 1, 2, 3, 4. How to achieve the goals? The following methods: 1, 2, 3, 4. What are the results of the goal? 1, 2, 3, 4. Mesti ada. Tapi pergi kepada keluarga kita, apa matlamat keluarga kita tuan-tuan? Saya nak tanya. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan ni, 10 orang mungkin ada 10 macam jawapan. Islam tak nak begitu tuan-tuan. Matlamatnya kepada semua orang. Hasan Ali pun matlamat yang sama, puan-puan pun matlamat yang sama, tuan-tuan pun matlamat yang sama. Semua masyarakat Islam, orang Islam mesti matlamat yang sama. Saya nak tahu nanti bila saya sebutkan matlamat ini, soalan saya, soalan yang kelima, sudahkah tuan-tuan menyampaikan matlamat ini kepada isteri? Sudahkah sampaikan matlamat itu kepada anak-anak? Apa matlamatnya? Matlamatnya ialah keluarga kita ini mesti mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mesti dapat the blessings of God, the pleasure of God. God bless us. Saya nak tanya soalan yang kelima, masih nak tanya lagi. Bila suami kita menyampaikan kepada isteri setelah berkahwin 15 tahun bahawa matlamat keluarga kita, wahai sayang, ialah mendapatkan redha Allah. We seek the pleasure of Allah. We seek, all of us seeking the blessings of Allah Subhanahu wa taala. Saudara, penting, sangat penting. Kalau tidak tuan-tuan depan, anak kita menjadi remaja, belajar, dia tak nampak. Dia ingat belajar, SPM, habis SPM, dia masuk universiti, habis universiti dia bekerja. That's it. Habis bekerja dapat gaji dia kahwin. Dia kahwin dapat anak dia tua, dapat tua dia mati. Habis begitu saja. Takkan hidup kita begitu. Hidup kita itu hanya satu cabang hidup, banyak lagi cabangnya. Tapi kalau kita tak jelas matlamat di bawah redha Allah, matlamat kita ialah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apa pengisian redha Allah? Macam mana nak dapat redha Allah? Di awal perkahwinan macam mana nak dapat redha Allah? Dengan isteri macam mana nak dapat redha Allah? Dengan anak macam mana nak dapat redha Allah? Dengan jiran macam mana nak dapat redha Allah? Di tempat kerja macam mana nak dapat redha Allah? Kehidupan harian macam mana nak dapat redha Allah? Kehidupan mingguan macam mana nak dapat redha Allah? Kehidupan bulanan macam mana nak dapat redha Allah? Kehidupan tahunan macam mana nak dapat redha Allah? Saudara, saya harap tuan-tuan 5 soalan tuan-tuan kemukakan dan cari jawapannya, kemukakan pada isteri dan anak-anak kita.
Kalau tidak, anak akhirat kita ni menjadi set of floaters. Floaters ni orang yang terawang-awang, terawang-awang. Air surut, dia pergi ke hulu. Air pasang, dia pergi ke hilir. Begitu saja, tuan-tuan. Orang Islam tak begitu. Orang Islam apa pun kita firm. Apa firmnya? Apa pun Allah dan Rasul, apa pun jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun Islam, hidup dan mati bersama Islam. Ya, tuan-tuan, setiap hari Jumaat kita ada masjid kat sini, tuan-tuan, tak jauh masjid kat sini. Masjid kat mana? Kat Pasar 1. Masjid sini, kat sini. Khutbah besok ni. Saya yakin khutbah. Saya tiap minggu baca khutbah, tuan-tuan ya. Jadi saya tahu. Okey, antara yang dibaca ialah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hujungnya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Jangan kamu mati. Jangan kamu mati dengan izin Allah. Sebelum kamu menentukan kamu mati sebagai muslim, mesti mati sebagai muslim. Macam mana nak mati sebagai muslim? Nak mati sebagai muslim, antaranya mereka jelas matlamat hidup kita ialah untuk mendapat redha Allah. Bila mendapat redha Allah, kerja untuk dapat redha Allah, hidup untuk dapat redha Allah, maka mati pun mati dalam lingkungan keredaan Allah. Mati sebagai muslim, mati sebagai orang yang beriman, mati sebagai orang yang bertakwa. Dua kali saya dah cerita. Ilmu, kemudian matlamat. Nombor 3, tuan-tuan puan, yang sangat penting dalam kita sebagai pemimpin keluarga. Perempuan pun pemimpin, yang suami memang pemimpin nombor 1, isteri pemimpin nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan puan, saya sebut tadi tentang hubungan kita dengan orang-orang yang mempunyai ilmu dalam Islam. Hubungan kita dengan Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan tadi alhamdulillah mengimamkan sembahyang maghrib. Bacaannya baik, sangat baik bacaannya. Tajwidnya betul, berkhrajnya betul. Tapi berapa orang yang sudah menghadap Ustaz Ridwan? Ustaz, tolong semak tasmi', namanya tasmi'. Tolong tasmi'kan Fatihah saya Ustaz. Tolong tasmi'kan Fatihah saya Ustaz. Dan saya dah nak tanya untuk perempuan, berapa orang suami menyimak bacaan Fatihah perempuan? Fatihah ni perempuan sangat penting. Sebab Fatihah ini rukun syarat sah kepada sembahyang. Rukun dan syarat sah. Tak betul baca Fatihah, tak sah salat, tak sah. Tak betul menyebutnya, tuan-tuan, tak sah salat. Tak sebut bentuk huruf, namanya makhraj. Makhrajul huruf, tak sebut betul huruf itu, tak sah sembahyang kita. Jadi itu bukanlah saya nak menakut-nakutkan ini. Tapi kalau misalnya ada kelas tajwid kat sini, yang tak popular kelas tajwid, yang tak popular kelas bahasa Arab. Kelas tajwid paling tak popular tuan-tuan. Mana-mana masjid mula-mula mendaftar, okey kita nak buka kelas tajwid, 80 orang mendaftar. Masuk minggu yang ketiga, tuan-tuan, tinggal 50 orang. Masuk minggu yang ke-6, tuan-tuan, bila tiap orang diminta membaca, seorang-seorang membaca, tinggal 2 saja, tinggal 20 orang saja. Akhirnya, tuan-tuan, tinggal 3 orang, tinggal 4 orang. Itulah nasib kelas tajwid. Kita tak bersedia nak baca sendiri, tak bisa, malu kita malu tuan-tuan. Malu menyebabkan kita tak datang, malu menyebabkan kita tak mau baca Quran, malu menyebabkan kita tak nak belajar Quran, malu menyebabkan kita tak tahu wahyu 114 surah 30 juzuk yang terkandung dalam 6,666 ayat dalam Al-Quran itu. Sebab itu tuan-tuan, saya haraplah yang ketiga ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Apa dia yang ketiga? Kita sebagai ketua keluarga mengiringi ahli keluarga supaya kita dapat menghidupkan agama dalam keluarga. Hidupkan agama. Kita mesti hidupkan agama. Pagi hidupkan agama, tengah hari hidupkan agama, petang hidupkan agama, malam hidupkan agama. Tak ada siapa yang bantu kita, tuan-tuan.
Kalau misalnya isteri tak sembahyang, anak tak sembahyang, suami tak sembahyang, siapa nak datang ke rumah kita nak membantu, nak bagi tahu supaya kita menyembah Allah? Tak ada siapa yang boleh buat. Kita, Allah tanyakan kita. Bukan silap mufti, bukan silap qadhi, silap kita sebagai ketua keluarga. Saudara yang saya muliakan sekalian, yang keempat, tuan-tuan dan puan, yang saya rasa yang sangat penting ialah the modeling, contoh-contoh kita dalam keluarga sebagai pemimpin. Contoh, tuan-tuan, ada 3 jenis contoh. Satu contoh daripada perkataan. Anak kita dikopi habis-habis. Macam mana ayah cakap, begitulah dia cakap. Macam mana mak cakap, begitulah dia cakap. Kan? Macam mana gerak-geri ayah, begitulah biasanya anak ikut gerak-geri ayah. Apa yang mak suka, biasanya anak itu ikut suka. Apa yang ayah disuka, biasanya anak ikut sama suka dengan yang apa kesukaan ayah. Contoh, saya dan tuan-tuan duduk di Kelang tu dekat laut lah. Jadi saya tak pernah makan ikan darat, tak tahu ikan darat, ya. Patin itu ikan darat, apa ikan, ya ikan sawah-sawah tu, ikan, saya pun tak tahu nama lah tuan-tuan. Tapi pasal haruan, saya tak makan ikan haruan, tak pernah makan pun. Keli, saya tak makan ikan keli. Pasal mak saya tak pernah masak ikan keli tak pernah masuk rumah saya. Pasal apa tuan-tuan? Jadi apa jadi kepada saya? Akhirnya mak saya dah meninggal. Dia meninggalkan satu benda, dia tak makan ikan keli, saya pun tak makan ikan keli. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ya? Saya jadi ahli parlimen Pada Punta. Tuan-tuan tahu tak sejarah saya? Saya ahli parlimen tuan-tuan ni, ahli parlimen Pada Punta. Pada Punta ni tuan-tuan, salah satu kegemaran makanan kalau kahwin ke apa ke tuan-tuan ialah ikan keli bakar, goreng atau masak, masak kari ke, masak gulai ke, goreng, bakar, masak gulai. Saya ahli parlimen. Hidangan yang terbesar untuk saya, hidangan yang terbaik untuk saya, ikan yang terbaik untuk saya, masakan yang terbaik untuk saya. Tapi dia orang kecewa tuan-tuan, saya tak makan. Kecewa. Pasal apa tak makan? Boleh tak makan, memang boleh. Tapi pasal mak tak makan, ayah tak makan, di rumah tak masuk ikan keli. Akhirnya tak masuk dalam senarai saya tu ikan keli. Ambil ikan haruan, saya tak makan, saya tak pernah tengok pun ikan haruan, saya tak tahu pun ikan haruan, tak tahu. Tapi kalau ikan laut, ikan temenung, ikan jejaru, kan ikan bawal-bawal, ikan itu memang itulah jenis ikan yang masuk rumah saya. Jadi maknanya makanan itu membentuk diri saya, membentuk anak-anak kita dari dia. So itu tuan-tuan puan, insyaAllah ya. Tuan-tuan tengok, bukan saja makanan tuan-tuan, bukan saja makanan. Mak bapak tu model, saya kata modeling. Anak kita modelnya mak atau ayah. Modelnya mak atau ayah. Kalau ayah tu selalu cakap bahasa tinggi macam tu, nada tinggi, anak kita pun bercakap menjerit-jerit tentang menjerit-jerit. Kalau misalnya tuan-tuan ni, bapak kita sebagai ayah, mak kita datang kampung, kita salam pun tidak. Mak masuk rumah datang daripada kampung, tuan-tuan, mak dan ayah datang daripada kampung, kita salam pun tidak. Anak kita pun tidak akan salam kepada kita lah. Kalau suami dan isteri tak pernah memberi salam, menjawab salam, memberi salam dan menjawab salam, di rumah kita tu anak kita tak pernah bagi salam kepada kita. Saya nak bagi tahu perempuan, bila anak perempuan bagi salam masuk rumah, nak meninggalkan rumah dan masuk rumah bagi salam kepada ibunya yang ada di rumah, balik sekolah, Assalamualaikum Bu. Apa yang buat? Bahkan Nabi mengatakan, tuan-tuan, Nabi mengatakan afsyus salam, ayuhan nas afsyus salam, sebar salam. Dalam hadis 40 tuan-tuan, satu perbincangan khas mengenai salam. Dan bahasa salam itu bahasa di syurga, qila salaman salama.
Di syurga nanti kebanyakan mereka menyebut salam, 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 salam. Itulah tuan-tuan. Misalnya anak katakanlah maknya belum tutup aurat. Lambatlah anak dara kita nak tutup aurat. Betul? Lambat anak itu. Bapa tak pernah buka Quran. Bila anak-anak buka Quran? Rumah kita tak pernah dengar bacaan Al-Quran. Macam mana anak kita nak baca Quran? Saya nak tanya tuan-tuan soalan yang ke-6. Pagi tadi, besok hari Jumaat ni, pagi tadi, terdengar tak bacaan Al-Quran daripada rumah? Tuan-tuan punya rumah saya tengok ni ada CBD. Saya pun tadi, saya punya homestay tadi CBD tuan-tuan. Besar rumah, selesa betul. Antara yang paling selesa lah dalam sejarah saya keluar-keluar ni, antara yang paling selesa lah homestay yang diberikan kepada saya tadi. Tapi tuan-tuan ada 4 bilik rasanya, 5 bilik agak hari tadi tuan-tuan. Tapi pagi tadi terdengar tak bacaan Quran daripada bilik yang pertama. Saya selalu sebut ni, terdengar tak bacaan Quran daripada bilik yang kedua. Bilik yang ketiga masa bedroom. Siapa dia? Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu duduk masa bedroom. Pagi tadi tak dengar bunyi Quran, semalam tak dengar bunyi Quran, minggu lepas tak dengar bunyi Quran, bulan lepas tak dengar bunyi Quran. Macam mana ni? Macam mana rumah Al-Quran tidak dibacakan? Ini besar cerita ni tuan-tuan ni. Besar cerita kalau Quran tidak dibacakan. Satu hari Nabi Muhammad SAW beritahu pada sahabat, wahai sahabat, kumpulkan kayu-kayu lama, kumpulkan dahan-dahan lama, kumpulkan batang-batang lama, kumpulkan pelepah-pelepah kurma yang sudah kering, dikumpulkan sahabat di depan Masjid Nabawi. Sahabat tanya Nabi, nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Nak buat apa? Bahan bakar nak buat apa? Apa kata Nabi? Kita ambil ni kayu-kayu ni, kita jadikan alat bakar, kita bakar rumah-rumah yang dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Kita bakar rumah dan penghuni ni sekali. Kita bakar disebabkan mereka tidak membaca Al-Quran. Apa lagi? Kita bakar lagi rumah ini. Yang mendengar azan, tuan-tuan, mendengar azan daripada masjid Al-Mu'min, mendengar azan, tapi mereka tidak bergarit. Mereka tidak melangkah keluar daripada rumah untuk menyambut azan dan menunaikan salat di mana azan diazankan. Tak kisahlah tuan-tuan, tuan-tuan letih pun azan, tuan-tuan demam pun azan, tuan-tuan sakit pun azan. Yang keenam tuan-tuan, yang keenam untuk bina suasana ni. Minta maaf tuan-tuan. Ini pengalaman saya dalam buku saya, banyak saya cerita ni. Yang ini tuan-tuan banyak saya bercerita tentang anak-anak ni. Ini buku ni, ini ada 3 buku yang terakhir yang saya tulis. Daripada 40 buku tuan-tuan, ini buku 3 yang terakhir. Buku yang ketiga yang terakhir ni, ini tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dalam buku ni ada satu subchapter namanya Anak Derhaka. Dalam buku ni saya tulis anak derhaka tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya tulis buku ni tentang anak ni tuan-tuan. Dalamnya pembicaraan antaranya anak derhaka. Saya tak hendak diri saya menjadi anak derhaka. Saya tak hendak anak saya menjadi anak derhaka. Saya tak hendak cucu saya menjadi cucu derhaka. Tuan-tuan nak tahu apa derhaka? Derhaka, kalau ada anak derhaka tuan-tuan puan, anak derhaka, pertama, salatnya tidak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, anak derhaka yang saya tulis buku ni, kenapa saya tulis? Saya tak hendak anak tuan-tuan, anak saya menjadi sebagian daripada kumpulan anak derhaka. Apa jadi kalau anak derhaka? 1, salatnya tidak diterima oleh Allah. 2, doanya tidak diterima oleh Allah. 3, kehidupan dunia ini sentiasa tersepit. 4, matinya sukar untuk mengucap, waktu mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5, hidupnya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. 6, hatinya tidak pernah akan menjadi peaceful, tidak pernah menjadi hati dia tidak akan pernah menjadi rasa peace, aman, tentram. Tidak ada ketenteraman, keamanan jiwanya. Gaji banyak, gaji 8,000 gajinya, tapi tak tenteram dia tuan-tuan. Di rumah dia tak tenteram, di factory dia tak tenteram, pergi pasar dia tak tenteram, hari Minggu dia tak tenteram, hari bekerja dia tak tenteram. Bila tak tenteram,
Tuan-tuan, apa jadi bila tak tentram? Bergaduhlah suami isteri. Pergaduhan berlaku, pertengkaran berlaku. Saudara, saya pernah jadi kaunselor 13 tahun, jadi kaunselor, family kaunselor. Dahsyat tuan-tuan. Sampai nak bunuh-bunuh ni. Sampai nak bunuh-bunuh. Anak nak bunuh mak dia, bapak dia. Jangan tuan-tuan. Macam mana cara nak menghilangkan fenomena-fenomena yang menyeramkan itu? Agama, 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 agama. Saudara, yang ketujuh. Yang ketujuh tuan-tuan dan puan, macam mana caranya sebagai ayah, saya sebagai suami, sebagai ayah, macam mana saya nak menjadikan kepimpinan saya itu menjadi kepimpinan yang akan memberikan khidmat terbaik kepada keluarga saya. Tadi modeling, contoh-contoh nak tunjukkan, contoh bercakap, contoh berjalan, contoh hormat mak, contoh hormat ayah, contoh hormat isteri, contoh hormat suami. Semua nak kita ikut tuan-tuan. Kemudian saudara, satu lagi yang penting tuan-tuan, yang sangat-sangat penting, ialah tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari hubungan kita dengan Allah. Saudara, jangan tinggal zikrullah, jangan tinggal. Pagi-pagi tuan-tuan, pagi-pagi sampai subuh, subhanallah, jangan lupa 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Yang cantiknya 100 kali. Yang kedua apa lagi? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan tak buat. Jangan tak buat. Yang ketiga apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Nak jadikan 3 dan 100 tambah 1. Ada yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Menjadikan 100 kali. Jangan tak buat tuan-tuan, jangan tak buat, jangan tak buat. Jangan tak buat. Saya nak ulang balik tuan-tuan, pengalaman saya ada 8 orang anak tuan-tuan. Pengalaman saya, jangan tak buat. Yang ke-8 tuan-tuan, kita nak jernihkan keluarga kita. Apa juga masalah, insyaAllah Allah selesaikan masalah itu. Apa dia? Surau ni tuan-tuan, jangan tinggalkan surau. Jangan tinggalkan surau ini. Surau Al-Mu'min, cantik surau ni. Saya datang tadi, saya tengok, wah Masya Allah, saya pijak kapel ini, sedap pijak kapel ini. Pasal dia punya andeli ni tebal tuan-tuan, sedap dipijak. Saya tengok caranya, susunan dan sebagainya, Masya Allah. Apalagi kita tidak sewa surau, apalagi kita tidak, aircon ada, kipas ada, kapel ada, karena tempat lapang. Apalagi kita tidak. Tapi kalau kita tak gunakan, suami tak gunakan, isteri tak gunakan, anak tidak gunakan, Allah tuan-tuan, di mana lagi kita nak belajar mendekatkan diri kepada Allah? Di mana lagi kita nak belajar ikut sunnah Nabi? Nabi tak pernah sembahyang di rumah. Abu Bakar Siddiq tak pernah sembahyang di rumah. Umar bin Khattab tak pernah sembahyang di rumah. Utsman bin Affan tak pernah sembahyang di rumah. Ali karramallahu wajhah tak pernah sembahyang di rumah. Zaid bin Thabit tak pernah sembahyang di rumah. Abdullah bin Mas'ud tak pernah sembahyang di rumah. Abdullah bin Umar tak pernah sembahyang di rumah. Sa'ad bin Waqqas tak pernah sembahyang di rumah. Mesti di masjid. Saudara, sini yang paling jauh Ustaz, teman kita, anak-anak karya yang paling jauh dari surau ni, berapa jauh Ustaz? Yang paling jauh lah dalam settlement ini. Yang paling jauh berapa jauh? Untuk Pasar Dua. Ya? Ya? Tak sampai 4. Tak sampai 100 meter. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Oh, dekat sangat, Masya Allah. Saya yakin semua rumah mendengar hayya 'alas salat. Marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat. Kalau kamu datang, jawab hayya 'alal falah.
kepada kejayaan hakiki. Kejayaan hakiki, kejayaan hakiki. Mari kepada kejayaan, mari kepada kejayaan. Saudara, minta maaflah tuan. Jangan tinggalkan surau ini. Kalau boleh, kita tengah sujud nanti mati dekat surau, tetap mati dalam surau. Di luar daripada surau ni susah nak cari malaikat. Di grocery store tak ada malaikat. Sini apa nama supermarket yang besar? Apa nama supermarket kat sini? Lotus ada, Giant ada, ada semua ada. Aeon Big ada, Giant ada, Lotus ada, Giant ada, Lotus ada. Giant ada, Ecosafe ada, tak ada. Tapi yang besar apa kat sini? Giant. Di Giant tak ada malaikat. Pasal apa tak ada malaikat? Situ ada berbagai-bagai makanan yang tidak memungkinkan malaikat bertandang di situ. Rumah kita pun mungkin tak ada malaikat. Pasal pagi-pagi tak baca Quran, isteri tak semayang, anak perempuan tak semayang, malaikat tak masuk. Bila malaikat tak masuk, suasana wahyu tidak ada dalam rumah. Bila malaikat tak masuk, suasana Rabbani tidak ada di rumah. Bila malaikat tak masuk, suasana keimanan tidak ada di rumah. Bila malaikat tidak masuk, suasana ketakwaan tidak ada di rumah. Bila malaikat tidak masuk, akhirnya yang menggantikan malaikat yang tak masuk rumah kita ialah iblis. Iblis yang ada dekat rumah kita. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh tengok drama demi drama, iblis. Minta maaf. Saudara-saudara yang mati sekalian, tadi yang ke-8, surau Al-Mu'min, jangan tinggal. Saudara boleh tinggal semua sekali. Makan boleh tinggal, ziarah boleh tinggal, pergi apa dia tadi, Giant boleh tinggal. Tapi surau Al-Mu'min jangan tinggal. Yang ke-9, besok hari Jumaat. Mungkin banyak lagi tuan-tuan, tapi saya sampai ke-9 saja. Besok hari Jumaat. Ini pimpinan keluarga ni. Keluarga kena buat, tuan-tuan kena buat. Besok tuan-tuan kena buat. Apa dia? Besok bawa isteri dengan suami dengan anak yang sudah berumur 13 tahun ke atas. 13 tahun. Pasal apa 13 tahun? Pasal apa 13 tahun? Pasal apa 13 tahun? Pasal apa? Yang sudah akil balik. Tak ramai ada anak 13 tahun kan? Tak ramai kan? Ada. Tak ada langsung 13 tahun. Ada. Tak ada. Oh, jadi kaya apa ada. Tuan pun ada kan? Tuan pun ada kan 13 tahun anak? Tak. Tuan ada di tengah. Tak ada. 20 tahun dia nak. Okey. Tak apa. Besok hari Jumaat. Biasanya surau masjid hari Jumaat, rakaat yang pertama dia baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat yang kedua dia baca surah Al-Insan. Biasanya tak baca tu pun tak apa. Di Mekah pun tak baca itu sebenarnya kan? Saudara, besok bawa serius tuan-tuan dengar, dengar. Tak maaf tuan-tuan dengar betul-betul. Besok pagi sini rasanya subuh 10 minit sebelum pukul 6. 15 ke 10? Besok 15 minit sebelum pukul 6 ke atau 10 minit sebelum pukul 6? Mana tukang angkat? Berapa minit sebelum pukul 6? 5 minit? Macam mana? 5 minit sebelum. Oh, 5 minit. Oh, kami kat sana lebih awal lagi lah, Kuala Lumpur. Okay. 5 minit sebelum pukul 6. 5 minit besok, tuan-tuan. Besok, ini cadangan saya, tuan-tuan. Kalau tuan ikut cadangan ni, satu permulaan yang baik. Minta maaf, tuan-tuan dan puan. Besok, suami, isteri
Dan semua anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan, masuk kereta, sama ada anak pandu atau suami pandu atau isteri pandu, kereta itu akan menuju ke satu tempat. Jangan tuju tempat lain. Tempatnya ialah Surau Al-Mu'min. Besok tuan dengar saya cerita ni. Besok suami, isteri dan anak yang umur 13 tahun kata. Kalau anak tak ada umur 13, suami isteri saja datang, anak tak payah datang. Esok datang kat sini, yang eloknya waktu azan, puan-puan dan tuan-tuan sudah ada di barisan saf. Azan kita dah ada, kita nak jawab azan. Jawab azan. Hadis kata jawab, kena jawab azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala falah, la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Ramai orang ustaz tak boleh jawab. Apa nak jawab as-salatu khairun minan naum? Tak percaya, kita tanya ke kawan kita. Macam mana nak jawab as-salatu khairun minan naum? La haula wala quwwata illa billah. Tidak. Saddaqta wa bararta ala dhalika min asy-syahidin. Saddaqta wa bararta ala dhalika min asy-syahidin. Kalau kita dah umur 40, anak dah 3, tak boleh jawab lagi itu, macam mana kita nak bertemu dengan Allah, tuan-tuan? Okey. Lepas tu tuan-tuan apa? Kita jawab azan kat sini. Suami, isteri dan anak yang umur 13 tahun ke atas. Lepas tu besok tuan-tuan jangan tinggal. Apa dia? 2 rakaat solat sunnah subuh. 2 rakaat. Apa ganjarannya? Perempuan, apa ganjarannya? Solat sunat subuh 2 rakaat. Apa ganjarannya? Apa ganjarannya? Baik. Apa ganjarannya tuan? Solat sunat subuh 2 rakaat. Apa Allah bagi ganjaran? Dunia dan seisi-isinya. A mere performing 2 rakaat of salat sunat subuh, God gives you the whole world and whatever it contains. The whole world. Saudara, bayang kita tak datang surau, bayang kita tak datang masjid. Dah umur 42 dah. Rugi besar lah tuan-tuan. Rugi. Besok tuan-tuan, kita nak tampung kerugian itu. Ini saya cerita diri saya, bukan cerita tuan-tuan ni. Besok saya nak tampung kerugian itu dengan datang ke Surau Al-Mu'min bersama anak, bersama dengan isteri, bersama dengan anak berumur 13 tahun ke atas. Habis tuan-tuan, habis kita semaya sunat, nanti Bilal atau muazzin akan qamat. Habis qamat, kita berhantar dekat saf ni. Ustaz Ridwan akan ke depan mengimamkan salat subuh misalnya. Saudara, bila Ustaz Ridwan menyebut waladdallin, disebut amin, makmum pun sambut amin. Tuan-tuan nak tahu, apalagi hari Jumaat besok, amin makmum disambut oleh penduduk langit. Amin makmum disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit tuan-tuan? Siapa penduduk langit? Malaikat. Malaikat sambut hari-hari pagi. Imam kata amin, makmum kata amin, malaikat langit kata amin. Habis malaikat menyebut amin, ikut ceritanya tuan-tuan, habis saja malaikat menyebut amin, malaikat itu menyebut nama tuan-tuan soal. Apa kata malaikat? Angkat tangan malaikat. Ya Allah, ampuni dia bawah, ya Allah, ampuni dia. Sebut nama kita soal. Ampuni Ustaz Ridwan bin sekian-sekian, ya Allah. Ampuni Talib bin sekian-sekian, ya Allah. Ampuni Hasan Haji Ali bin Haji Ali yang sekian, ya Allah. Disebut satu persatu tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak ke nama tuan-tuan besok disebut oleh malaikat langit.
yang ke-10 tuan-tuan ya. Besok kalau dapat buat yang ke-10 ni, bukan pagi besok saja. Tuan-tuan buat cara istiqamah 40 hari. Saya boleh cerita tentang 40 ni tuan-tuan. 40 hari ni saya boleh cerita perkataan 40, nombor 40 ni. Tapi mungkin pada persembahan yang lain. Buat selama 40 hari. Ulama kata hari yang ke-41 nanti, hari yang ke-41, tuan-tuan akan dapati satu suasana yang tak boleh digambarkan. Isteri kita seronok tengok muka isteri, seronok tengok muka suami. Suami yang dalam senyum dah mula dah mengutuk senyum. Isteri yang selalu mengomel tuan-tuan, gosok baju mengomel, basuh baju mengomel, masak mengomel, buka masak. Hari yang ke-40 bertukar suasana tuan-tuan. Allah tukar, Allah yang tukar suasana. Anak tuan-tuan yang tak pandai, anak-anak tak pandai meraki mak bapak. Tuan-tuan akan tengok masuk hari yang ke-41 tak payah ada. Habis ibu masuk bidan, habis ibu makan tuan-tuan, terus diambilkan tuan-tuan ayam, dibasuhkan tangan mak. Dibasuh, anak tu datang basuhkan tangan mak. Tu ambil hand wash kan tangan mak. Tak pernah berlaku sebelum itu tuan-tuan. Anak kita yang tak pegang Quran, suami yang tak pegang Quran mula pegang Quran, isteri yang tak pegang Quran mula pegang Quran. Hari yang ke-41, hari yang ke-41 tuan-tuan akan berlaku, dia akan berlaku. Tapi kalau kita tak buat ini sampai matilah kita tuan-tuan. Jauh daripada Allah, jauh daripada surau. Anak kita menjauh daripada Allah, jauh daripada surau, jauh daripada Nabi. Macam mana kita dapat syafaat Nabi Muhammad? Itu cerita lain. Cerita macam mana seluruh keluarga nak dapat syafaat Nabi Muhammad, itu tajuk lain. Akhirnya tuan-tuan, saya diri saya kasih Allah. Malam ini tuan-tuan puan, kita nak cerita malam ini tentang kasih sayang, hubungan kita, silaturahim. Saya nak bagi tahu Ustaz, kalau rumah tangga tak ada silaturahim, itu satu cerita nak buat silaturahim di luar rumah tangga. Kalau suami isteri tak ada silaturahim, jangan bercerita lah nak silaturahim di luar daripada itu, di luar daripada kita punya rumah tangga kita itu. Sebab itu tuan-tuan, silaturahim akan hanya wujud tempat nak membina silaturahim, tuan-tuan. Tempat nak bina silaturahim bukan dekat kelab, bukan. Tempat nak bina silaturahim bukan tempat kita main bowling, bukan dekat bowling alley, bukan. Tempat silaturahim bukan di kelab-kelab, bukan di persatuan-persatuan, bukan. Silaturahim tempatnya di surau Al-Mu'min ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, semayang tuan-tuan. Kenapa kita sebut imam tuan-tuan? Imam sebelum kita semayang, biasanya imam sunat. Imam menghadap makmum menyebut rapatkan saf, luruskan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Apa artinya tuan-tuan? Bila rapat, bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki, malaikat memainkan peranan. Cantumkan hati kita, cantumkan hati kita, cantumkan hati kita, cantumkan hati kita. Di mana hati boleh bercantum? Di rumah kita pun mungkin tak boleh. Jawabnya di tempat malaikat. Malaikat akan bersemayam, malaikat akan berkumpul beramai-ramai hingga sampai arasy Allah, beramai malaikat yang akan menyatukan hati kita. Maka tempat untuk silaturahim, menjalinkan hubungan ukhuwah antara anggota masyarakat kita di fasa 1, fasa 2 ini, tempatnya di rumah Allah. Inilah tempatnya. Sunnahnya ini. Kalau tuan-tuan buat katakan di kelab sana, kelab sini, kononnya silaturahim, boleh. Tapi itu tuan-tuan superficial. Silaturahim sebenarnya ada imam, tuan-tuan, imam. Ada imam. Dalam masyarakat pun ada imam, ada ketuanya, ada pengurunya, ada ketua kampungnya. Ada sekolah pun ada imamnya, ada gurusanya, ada pengetuanya. Jadi maknanya imam rukuk, kita rukuk, imam sujud, kita sujud. Dengan sendirinya tuan-tuan puan, semangat kesatuan antara kita dengan imam, antara makmum dengan makmum, itulah yang nak dicerna ke dalam masyarakat kita. Tuan-tuan puan, insya-Allah mudah-mudahan saya harap sangatlah tuan-tuan, saya harap sangatlah
Okey, ada 2-3 perkara. Pertama, tuan-tuan, saya katakan dari buku ini, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya dah tulis 40 buku, ini 3 buku yang terakhir. Tuan-tuan baca buku ini, mak kena baca, ayah kena baca, anak-anak yang umur seawal 13 tahun, 10 tahun baca buku ini. Tiap malam tuan-tuan dan puan, bahagian page ataupun bahagian chapter yang anak dorhaka tu, sebelum tidur waktu isyak, baca satu malam satu muka surat, satu malam satu muka surat. Bagi anak baca, jangan kita baca, anak baca satu malam satu muka surat sebelum lepas tidur. Sebab lepas tidur, sebab lepas lena, tuan-tuan pergi masuk bilik, baca satu malam satu muka surat, satu malam satu muka surat. Tuan-tuan Allah, akhirnya nanti akan bercambahlah pohon-pohon kasih sayang melalui buku ini dan buku-buku yang lainnya kepada ibu, kepada ayah, kepada anak. Bercambahlah kasih sayang antara mereka, maka terjalinlah unit-unit kecil nak menjalinkan hubungan silaturahim antara masyarakat di fasa 1 dan fasa 2. Okey, buku yang kedua tentang puan ni, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Saudara, saya yakin dekat sini imam akan baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jangan kau matikan aku dengan mati yang jelek. Mati yang baik, bukan mati yang tidak baik. Mati yang baik mengucap la ilaha illallah. Buku ini mendidik kita macam mana caranya kita mati, ringan mulut kita, ringan bibir kita, ringan lidah kita untuk menuturkan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Inilah bukunya yang menyebabkan kita boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong ini bukan baca buku ini mesti dapat mengucap, tidak. Paling tidaknya buku ini bagikan guidelines dan also cara-cara macam mana kita akhirnya bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini buku yang ketiga. Suami isteri, perempuan. Tajuk buku ini ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, bagilah satu hadiah kepada isteri yang kita dah kahwini selama 10 tahun. Bagilah hadiah kepada isteri kita yang kita dah kahwini selama 13 tahun. Bagilah hadiah kepada teman-teman sahabat-sahabat kita hari jadi mereka, perkahwinan mereka, supaya mereka dapat mengikuti manual yang saya tulis. I wrote this one in the form of manual. Tuan-tuan, senang sangat ikut. Macam mana isteri kita bukan nak jadi ahli syurga, itu rendah. Bukan nak jadi bidadari syurga, itu masih rendah lagi. Isteri kita kena jadi ketua bidadari syurga. Apa amalannya? Amalan pagi apa? Amalan tengah hari apa? Amalan petang apa? Amalan malam apa? Amalan persediaan apa? Amalan dengan keluarga apa? Hubungan dengan suami macam mana? Hubungan dengan anak-anak macam mana? Hubungan dengan ayah bunda, dengan mertua macam mana? Hubungan jiran tetangga macam mana? Amalan-amalannya macam mana? Solatnya macam mana? Puasanya macam mana? Tuan-tuan, nak bina hatinya macam mana? Nak bina jiwanya macam mana? Nak bina kasih sayang antara suami dengan isteri, dengan anak-anak macam mana? Buku ni, tuan-tuan, tajuk buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, puan, insya-Allah buku ni, tuan-tuan, insya-Allah boleh dibuat, tuan-tuan dapatkan nanti. Tuan-tuan kat luar ni ada meja kat luar ni, kawan saya kat luar tu. Tuan-tuan dapatkan ni. Boleh buat QR code dan sebagainya. Tuan-tuan boleh online dan sebagainya. Dan sebahagian daripada ini, yang penting, tuan-tuan, kutipan sebahagian daripada ini kita nak gunakan untuk membangunkan kompleks Anjur Husnul Khatimah. Saya sedang berusaha membangunkan kompleks Anjur Husnul Khatimah. Bentuk Pahang, tuan-tuan, di tanah 7 ekar, tanah yang dibuat secara wakaf, dan saya telah dipilih oleh Majlis Agama Islam Pahang jadi mutawali akan membangun dan mengisikan program-program. Tuan-tuan, seluruhnya tuan sekarang sedang dibangunkan. Sekarang sedang buat kerja-kerja tanah, insya-Allah. Pasal pertamanya 13 juta. Dengan masjid, ada masjid kat sini. Masjid ni dalam 4 juta, 3.8 atau 4 juta ringgit. Masjid nak dibangunkan dulu. Kemudian kita bangunkan tempat-tempatnya, studio-studionya, bilik-biliknya untuk mereka bertinggal kat situ.
Ada 3 program. Yang pertama namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Yang kedua tadi pengajian. Yang kedua Pusat Penjagaan Warga Tua. Pusat menjaga warga tua. Yang ketiga kursus pendek. 1 minggu ada 5 modul. 1 minggu 1 modul. Bila lapang modul 2. Bila lapang bagi tahu nak masuk modul 3. Apa modul 1? Modul 1 tajuknya mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah modul 3. Mati mengucap la ilaha illallah modul 4. Dan akhirnya mati mengucap la ilaha illallah modul 5. Tak ada dalam dunia, tuan-tuan. I tell you, there's no such organization in the world, yang menyediakan program-program yang macam saya sebutkan tadi. Keseluruhannya program ini mengajak kita datang ke sini. Boleh duduk setahun, boleh duduk 5 tahun, boleh duduk 10 tahun, boleh mati di tempat ini. Apa ilmunya, tuan-tuan? Ilmunya ialah mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang datang satu hari nanti, when it is going to be full bloom, bila dah siap semua sekali, 350 orang, tuan-tuan. Wajib kita orang bangun pagi pukul 4.45 pagi. Wajib kita orang mesti sebulan 30 hari bertahajud. Setahun 365 hari bertahajud. Mesti tahajud, mesti tahajud, mesti tahajud, mesti tahajud. Saya pernah minta tahu tuan-tuan, kalau besok pagi tuan-tuan datang kat sini, eloklah di rumah. Besok kalau tuan-tuan tak belum buat, kalau dah buat silakan tuan-tuan panjangkan ni. Besok juga sebelum datang ke sini 5 minit lebih awal nak sambut azan dekat sini, tuan-tuan tahajud di rumah. Sekurang-kurangnya 2 rakaat solat tahajud, 1 rakaat witir. 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajudi, rakaatain lillahi ta'ala, tutup dengan sembahyang witir 1 rakaat. Usolli sunat witri, rakaatan lillahi ta'ala. Angkat tangan mohon doa kepada Allah, baru datang ke surau ini untuk sembahyang subuh berjemaah. Jadi tuan-tuan insya-Allah ya, saya harap tuan-tuan dapatkan nanti buku-buku ni, tuan-tuan ya. Dan hasil daripada buku ni sebahagiannya tuan-tuan dapatkan. Tuan-tuan pergi kepada Facebook ya. Satu lagi tuan-tuan yang akhir yang saya nak sebutkan, tuan-tuan dapatkan kad saya ni. Ini kad saya. Di belakang kad ni ada 6 platform media sosial. Saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada Twitter, semua ada, tuan-tuan. Dan program saya hari-hari ada new posting. Kuliah duha saya, kuliah subuh saya, kuliah maghrib saya, hari-hari ada new posting, tuan-tuan. Mintalah tuan-tuan sebarkan kepada adik, abang, kakak, saudara mara, kepada sahabat-sahabat seluruhnya. Seluruh yang ada dalam telefon, your contacts, the contact that you have in your phone, please tuan-tuan, you forwardkan ini kepada mereka. Tuan-tuan screenshot, dapat ini nanti screenshot, lepas tu tuan-tuan tembak kepada kawan-kawan yang ada dalam kontak, tuan-tuan. Free, tuan-tuan, percuma. 1 sen tuan tak perlu bayar, 1 sen tuan-tuan dapat ikuti program Islam online oleh Dato' Dr. Hassan Muhammad Ali. Islam online oleh Dato' Dr. Hassan Muhammad Ali, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan dapatkan kad ni. Kalau ada sahabat saya, kita ada Faiz di situ, kita boleh syukri dekat situ, kalau tuan-tuan boleh dapatkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan saya nak simpulkan balik tadi, tuan-tuan malam ini kita memberikan ceramah kuliah perdana yang disebut tadi. Tajuknya ialah macam mana kita nak lahirkan satu suasana dalam masyarakat ini, dan masyarakat yang baik, suasana yang baik, silaturahim dan sebagainya dimulakan daripada rumah-rumah kita. Bila dimulakan daripada rumah kita, dimulakan daripada diri kita sebagai suami, diri kita sebagai isteri, diri kita sebagai anak. Itu yang pertama. Apa nak buat? Saya sebut tadi ada 10 perkara. Saya tak ulang 10 perkara. Macam mana nak meningkatkan keupayaan kepimpinan kita. Kalau kita berjaya memimpin keluarga, kita boleh pimpin masyarakat. Berjaya pimpin masyarakat, kita boleh pimpin negeri. Berjaya pimpin negeri, kita boleh jaya pimpin negara. Berjaya pimpin negara, kita boleh pimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami di malam Jumat ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami di malam Jumat ini, ya Allah. Dosa kami kepada Engkau, ya Allah. Dosa kami terhadap Nabi Muhammad SAW. Dosa kami terhadap ibu dan ayah kami yang telah pergi meninggalkan kami. Dosa kami kepada istri kami, kepada suami kami. Dosa kami kepada anak-anak kami yang gagal mendidik agama mereka, ya Allah. Ya Allah, dosa kami kepada jiran tetangga dan sahabat anak kami, ya Allah. Ya Allah, kalau majlis ini merupakan majlis untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tingkatkan keimanan kami, masukkan sebutan iman dalam hati kami, ya Allah. Masukkan sebutan iman dalam hati kami, ya Allah. Kami mesti mati dengan iman, ya Allah. Kami bukan mati dengan keluarga kami, dengan kereta kami, dengan kemewahan kami, dengan pangkat kami, dengan keturunan kami, dengan kehebatan kami, dengan title-title kami. Tapi kami nak mati dengan iman, ya Allah. Kami nak mati bawa iman, ya Allah. Kami nak mati bawa takwa bertemu dengan Kau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis ilmu di taman syurga, Kau letakkan kami di taman syurga di dunia ini, ya Allah. Pilihlah kami memiliki taman surga kamu di surga nanti, ya Allah. Letakkan istri kami di taman surga, ya Allah. Letakkan suami kami di taman surga nanti, ya Allah. Letakkan anak-anak kami di taman surga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis silaturahim, ya Allah, di antara kami dan teman-teman di fase 1, fase 2 ini, kulim ini, ya Allah. Kau menjadikan malaikat datang ke malaikat untuk mengetuk hati-hati kami, untuk menyatukan hati-hati kami, untuk mengumpulkan hati-hati kami, ya Allah, untuk mengikat hati-hati kami, ya Allah. Ikatan itu membesarkan Kau, memuliakan Nabi Kau Muhammad SAW. Inilah asas silaturahim yang akan diwujudkan di kawasan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang beriman, anak yang saleh, ya Allah. Anak laki-laki yang saleh, anak perempuan yang saleh. Dimulai dengan kami sebagai suami, sebagai ayah yang saleh. Dimulai dengan istri kami sebagai istri yang salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikan kekuatan kepada kami untuk terus memakmurkan surau Al-Mu'minin, ya Allah. Kamilah yang akan memakmurkan, ya Allah, sampai mati nanti kamilah yang memakmurkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pilihlah kami, ya Allah. Lambailah kami, ya Allah. Tariklah ingatan kami. Engkau kami menatap ke surau Kau ini, ya ini rumah Engkau, ya Allah. Kami akan menjaga rumah Kau ini, akan memakmurkan rumah Kau ini bersama istri tercinta dan suami tersayang, bersama anak-anak kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akhir, ya Allah. Selamatkanlah teman-teman di bumi Palestin, selamatkan teman-teman di Gaza, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, hapuskanlah Yahudi, ya Allah. Hapuskan Yahudi, ya Allah. Hapuskan Israel, ya Allah. Hapuskan Yahudi dan Israel, ya Allah. Hapuskan Zionis, ya Allah. Hapuskan mereka, kalahkan mereka, kucak-kacakkan mereka, ya Allah. Kucak-kacakkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kepada Engkau lah yang berikan kemenangan. Bila kemenangan kepada teman-teman di Palestin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, tutup nama dan terlebih sikit daripada apa yang saya jangkakan, ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat terima apa yang saya sediakan, ya. Dan apapun tuan-tuan, besok pagi sebagai langkah follow up kepada program pada malam ini, bawa isteri, bawa anak, bawa suami, semuanya besok. Mulakan besok hari yang pertama sampai 40 hari, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan sembahyang berjemaah di sini, sembahyang berjemaah, subuh berjemaah, sembahyang di surau Al-Mu'min, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.